Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab yang satu, bab yang pertama, iaitu nombor nisbah. Kali ini kita akan masuk bahagian yang terakhir dalam bab satu ini, iaitu tentang 1.5 tentang nombor nisbah. Okey, buku teks muka surat 23. Okey, sila buka sekarang muka surat 23. Kita akan lihat apakah yang dimasukkan dengan nombor nisbah. Baik, yang pertama adalah nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okey, kita akan tengok macam mana bentuk nombor nisbah. Jadi secara umumnya adalah bentuk nombor nisbah itu dalam bentuk pecahan, iaitu seperti P. Okey, ni P per Q, di mana keadaan P dan Q adalah mestilah integer. Okey, dia tidak boleh macam apa, perpuluhan lah. Dia mesti dalam bentuk integer. P dan Q tu berada dalam bentuk integer. Okey, dan di mana Q pula bawah tu tidak boleh kosong. Okey, dan pecahan itu disebut sebagai nombor nisbah. Jadi selama ni kita belajar pecahan kan. Contohnya 2/3 kita panggil dia pecahan, tetapi sebenarnya nama lain bagi dia adalah nombor nisbah. Okey, jadi nama lain bagi pecahan adalah nombor nisbah. Cuma dia bagi tahu kat sini yang belah bawah ni, nombor 3 tu, yang bawah tu, yang ni tidak boleh kosong. Okey, maknanya sebarang pecahan tidak boleh kita tulis macam ni, 2/0. Apa akan jadi kalau kita tulis 2/0? Dia ada beza tu antara dua nombor ni. Kalau kita tengok sini, kalau saya tulis 0/2 dengan 2/0, kita tengok adakah kita boleh kira antara dua ni. Okey, kalau guna kalkulator, jangan saya tunjuk kalkulator. Okey, kejap. Okey, kejap ni kalkulator. Apa jadi kalau saya buat antara 0/2? Okey, bila 0/2, 0 bahagi dengan 2, kita akan dapat apa? 0 lah. Maknanya boleh kira. Tetapi kalau 2 bagi 0, 2 bahagi dengan 0, kita akan dapat math error. So math error maksudnya tidak boleh ditakrif. Sebab itu kita dalam nombor nisbah ni, di bahagian bawah ni tidak boleh kosong. Maknanya mesti ada nombor selain kosong. Sebab itu nombor nisbah kita boleh terima kalau anda tulis begini, 0/3 ini masih lagi boleh terima, sebab dia masih lagi boleh dikira sebagai nilai. 0/3 adalah kosong. Sebarang nombor okey yang kena bahagi dengan kosong kan akan jadi kosong. Okey, tapi yang tak boleh adalah kalau kosong kat bawah. Contohnya 7/0, yang ni tidak boleh kita kira sebagai nombor nisbah kerana bawah tu kosong. Yang ni bahagian bawah tidak boleh kosong. Boleh faham Kalau atas kosong tak apa, bawah kosong tak boleh. Okey, jadi ini permulaan untuk nombor nisbah. Kita tengok seterusnya, buku teks muka surat 24, contoh yang ke-15. Okey, muka surat 24, contoh yang ke-15. Tentukan sama ada 1/4/5, 3/4, -9 dan 3.5 adalah nombor nisbah atau bukan. Dia suruh kita buktikan nombor-nombor yang dibagi ni, ada 4 nombor ni, apakah dipanggil sebagai nombor nisbah atau bukan. Maka kita kena uji dia boleh tak jadi pecahan. Okey, baik, kita tengok yang pertama. Yang ni 1/4/5 boleh jadi 95 kan, sebab 1/4/5 kita boleh jadi darab tambah. Maka 5, walaupun ini adalah pecahan nombor bercampur, kita boleh transfer dia, tukar dalam bentuk pecahan nombor tidak wajar. Okey, jadi kita gunakan konsep darab tambah. Maknanya 5 darab 1, 5 tambah 4, 9. Maka atas 9 bawah adalah 5. Yang ni kita panggil dia nombor nisbah kerana dia boleh bentuk pecahan. Okey, yang ini masih lagi dalam bentuk nombor bercampur. Untuk jadikan dia pecahan, untuk jadikan dia ni nombor nisbah, kita mesti darab tambah lah. Okey, tahu kan? So bila darab tambah, dia akan jadi pecahan tak wajar. Maka dekat situlah baru kita boleh iktiraf dia ataupun kita isytiharkan dia sebagai nombor nisbah. Okey, kita tengok yang kedua pula, 3/4. 3/4 ni memang dah confirm lah, sebabnya dia adalah pecahan.
Bila pecahan, maka dia dipanggil sebagai nombor nisbah. Dan bawah ni pula 4, bukan kosong. Maknanya dia dah melepasi syarat. Syarat untuk nombor nisbah ialah dia mestilah pecahan dan bawah itu, penyebut itu tidak boleh kosong. Mesti satu nombor lah yang bukan kosong. Kalau kosong tak boleh. Okey? Baik, kita tengok 9 pula. Dia bagi negatif 9 saja. Okey, kalau sekali imbas kita akan nak tengok bahawa negatif 9 ni adalah bukan nombor nisbah kerana dia bukan pecahan. Sebenarnya negatif 9 juga adalah pecahan kerana negatif 9 ni adalah datang daripada negatif 9 per 1. Setiap nombor yang bahagi dengan 1 akan dapat diri dia balik. Contoh saya bagi contoh lain. Contoh nombor 100 lah, 100. Okey, 100 ini dia tidak berdiri dengan sendirinya. Dia adalah daripada 100 bahagi 1. Okey, maka setiap nombor yang bahagi dengan 1 akan dapat diri dia balik. Untuk itu 100 bagi 1 kita akan dapat 100. Okey, maka sebab itu jawapan tadi apabila kita buat negatif 9, walaupun pada asalnya kita akan nampak dia adalah nombor bulat. Okey, nombor negatif. Dia bukan pecahan sebab dia tak bertingkat pun. Tetapi sebenarnya negatif 9 juga boleh kita panggil sebagai nombor nisbah dengan syarat kita buktikan dia sebagai negatif 9 per 1. Negatif 9 per 1 akan jadi negatif 9. Negatif 9 saja boleh jadi negatif 9 per 1. Itu adalah dia saling berhubung kait macam ni. Okey? Jadi maknanya setiap nombor bulat asalnya adalah pecahan. Sebab dia per 1. Okey? So kalau kita nak jadikan dia sebagai nombor nisbah, kita kena buktikan dulu dengan jadikan dia bahagi 1, barulah kita anggap dia sebagai nombor nisbah. Kalau ini saja, kalau kita tulis negatif 9 saja, yang ni belum lagi membuktikan dia sebagai nombor nisbah. Kita kena transfer dia, bentukkan dia per 1, bahagi dengan 1, barulah dia digelar sebagai nombor nisbah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Yang keempat tu 3.5. Bila 3.5 kita pun anggap sebagai bukan nombor nisbah sebab dia perpuluhan. Okey, rupa-rupanya 3.5 juga adalah nombor nisbah. Kerana tengok 3.5 ni cuba tengok dia tukar dulu. Tukar kepada pecahan nombor bercampur ni. Okey, 3/5 maksudnya adalah 3/5 per 10. Itu dipecahkan dalam bentuk nombor bercampur. Lepas tu 5 per 10 ni dia boleh dikecilkan. Okey, bahagi dengan 5, 1 bahagi dengan 5 dapat 2. Maka 3 1 per 2. Okey, lepas tu apa dia buat? Dia darab dengan tambah. Jadi 3 darab 2 6. 6 tambah 1 7. 7 per 2. Okey, jadi 7 per 2 ini adalah daripada 3.5. Maka 3.5 boleh dikatakan sebagai nombor nisbah dengan syarat awak buktikan dia jadi macam ni. Barulah kita anggap sebagai dia jadi nombor nisbah. Boleh Maknanya sekarang ni semua nombor boleh jadi nombor nisbah dengan syarat kita boleh buktikan dia jadi pecahan. Boleh faham Semua nombor boleh kita isytiharkan sebagai nombor nisbah dengan syarat kita boleh buktikan dia menjadi pecahan. Macam tadilah. Negatif 9 ni kan. Negatif 9 ni kan dia nombor yang biasa, nombor bulat. Ataupun 11 lah nombor bulat kan. Dia nombor bulat. Tapi kalau nak jadikan nombor nisbah, kita kena jadikan dia pecahan. Nak jadikan dia pecahan, jadikan dia per 1. Per 1. Maka ini dipanggil okey. Maka bila nampak bentuk pecahan je, baru kita boleh declare dia sebagai nombor nisbah. Maka anda harus tahu dan boleh membuktikan nombor itu boleh jadi nombor nisbah dengan menjadikan dia sebagai pecahan. Okey? Baik, latih diri Saling kat sini tolong tanda kat buku. Tanda kat buku. Tutorial latih diri 1.5A. Dengar betul Tutorial latih diri 1.5A soalan 1 muka surat 24. Latih diri 1.5A. Soalan pertama
muka surat 24. Tandakan dulu Baik, sebelum kita pergi contoh yang seterusnya, saya buka soalan sekarang. Silakan kalau nak bertanya. Kalau ingin bertanya silakan buka mic, boleh tanya. Ada tanya tak? Saya tengok dekat komen jap. Macam mana dapatkan 5/10? 3.5 tu kan kalau kita pecah jadi 3 5/10. Betul tak? Basic pecahan. Asas pecahan kan macam tu. Kan? 3.5. Jadi yang 3 tu sebelah kiri lah. Yang 5 5/10. Kan asalnya kan kalau kita bahagikan macam ni. Kan 3 ni macam ni Sekejap, saya padam. Okey, 3 ini 3.5. Yang separuh 5 ni kan dia per 10. Kalau tidak kan dia boleh mana boleh dia beralih satu titik kan. Kalau 35 kita bagi 10 kan dia akan beralih macam ni. Sebab bagi dengan 10. Kan? Kan satu sifar ni. Satu sifar maknanya satu lompatan. Jadi 3.5. Macam itulah. Okey? Boleh Baik, ada soalan tak? Tak ada Baik, kita pergi seterusnya. Buku teks muka surat 24. Buku teks muka surat 24. Kita akan lihat bagaimana untuk membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi nombor nisbah. Okey. Baik, kita tengok contoh ke-16. Soalan yang pertama. Selesaikan step yang berikut. Kita ada negatif 0.4, negatif 0.4 tambah 1/2 darab negatif 1/8. Semua kemahiran yang anda belajar tentang darab dan bahagi, tambah dan tolak, pecahan, perpuluhan, semuanya akan digabungkan di sini. Maknanya ketika ini adalah kemuncak bagi bab 1, anda akan menggunakan semua pengetahuan anda tentang pecahan, perpuluhan, nombor negatif, darab, bahagi, semua tu akan digunakan pada ketika ini. Jadi anda harus fokus dan kena fahamlah cara nak gunakan semua kemahiran itu. Okey, soalan B kita ada 18 darab kurungan negatif 7/12 tambah 1.5 bahagi 0.3. Baik, walaupun nampak dia complicated, kita akan buat satu persatu berdasarkan keutamaan terlebih dahulu. Kita tengok soalan pertama. Okey. Soalan A negatif 0.4. Okey, dia tukar menjadi pecahan. Kenapa tukar jadi pecahan? Sebab cuba tengok semua geng soalan tu adalah dalam bentuk pecahan. Cuba tengok sini. Yang ni pecahan. Yang ni pun pecahan. Yang ni kan kita boleh jadikan dia sebagai pecahan tak wajar kan. Okey, 0.4 ni perpuluhan. Jadi kita tukar 0.4 tu jadi pecahan supaya semuanya pecahan, supaya mudah kita untuk selesaikan. Okey, kalau kita guna kalkulator kita akan dapat jawapan. Okey, saya bagi tahu ni kalau awak guna kalkulator, awak boleh kira terus ni. Yang ni awak boleh guna kalkulator untuk kira terus dapat jawapan. Tetapi goodbye, tak ada markah. Okey, kalau anda dalam exam, dalam ujian sebagainya, anda kira guna kalkulator, tak ada jalan kerja, terus dapat jawapan betul, tapi markah tak dapat markah kerana gagal membuktikan dengan jalan kerja. So jalan kerja penting, mesti jalan kerja ada dulu, baru jawapan akhir saya boleh terima. Okey, tapi kita boleh guna kalkulator untuk semak jawapan kita sama ada betul ataupun tidak. Itu boleh. Maknanya kita dah buat jalan kerja, dapat jawapan akhir, untuk semakan terakhir kita boleh gunakan kalkulator. Kita akan masukkan semua nilai tu, kita kira. Kalau betul dapat sama dengan jawapan kita, maknanya betul lah jalan kerja kita tu. Okey? Baik. Kita sambung balik. Oleh kerana tadi dia tukar dulu, negatif 0.4 ni jadi pecahan. Maknanya dia akan jadi negatif 4/10 lah. Boleh Negatif 4/10. Tambah, nampak? Yang ini pula 3/2 ni. 3/2 ni datang mana? Datang daripada ni. Saat ni darab dengan tambah. 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. 3/2 lah. Okey, dia tukar daripada nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey. Kemudian yang ni kekal lah. Negatif 1/8 ni stay. Sekarang bila dah semua jadi pecahan, okey, kita kembali kepada operasi asas. Yang mana akan mula dulu? Kita akan mulakan yang darab. Yang ni akan mula pertarungan dulu.
3/2 darab dengan negatif 1/8. Sebab dia darab, maka yang itulah kena diselesaikan dulu. Maka negatif 4/10 akan stay. Dia akan relax kat situ. Kita selesaikan 3/2 darab dengan 1/8. Maka dekat sini boleh tak kita potong? Tak boleh potong. Sebab tak ada sifir yang boleh masuk. 3 tak boleh dengan 8. 2 tak boleh dengan 3. 2 tak boleh dengan 1. Maka apa nak kena buat? Bila tak boleh potong, kita darab atas dengan atas, bawah dengan bawah. Ingat dalam kes pecahan, kalau kita boleh potong, kita potong. Bila tak boleh potong, kita darab terus. Atas darab atas, bawah darab bawah. Maka kita akan dapat 3 darab 1 akan dapat negatif 3. 2 darab 8 akan dapat 16. Okey, nampak ini datangnya negatif 3/16. Kenapa negatif? Sebab yang ni negatif. Nampak ni? Negatif. Okey, negatif darab positif akan dapat negatif. Okey. Okey, sekarang semua saya tak nak anda keliru. Tengok Okey, simbol tambah ni, yang ni tengok tengok ni, yang ni tambah ni dia kekal tau. Dia kekal sini. Dia kekal. Kita bawa turun ke bawah. Okey, negatif ni kan datang mana? Datang daripada, tengok sini. 3/2 ni kan, asalnya 3/2 ni kan dia simbol dia positif. Cuma tak tulis simbol lah. Okey. Dia darab dengan kurungan negatif 1/8. Okey. Oleh kerana dia darab, simbol positif bertembung dengan negatif. Simbol yang berbeza. Maka hasil dia akan dapat negatif. Boleh? Bila kes darab, ada dua simbol yang berbeza bertembung, dia akan jadi negatif. Tak kisahlah negatif depan ke, positif belakang ke, bila berlainan je, negatif. Kalau dia sama-sama positif, negatif, dia akan jadi positif. Itu je. Boleh sebab itu kita dapat jawapan dia negatif 3/16. Okey. Sekarang apa nak buat? Kita sambung. Okey, sekarang dalam kes ni dah tak ada lagi dah darab bahagi. Okey, yang ini cuma dia dalam kurungan sebab dia negatif. Sebab tu kita kurungkan dia. Lagi sekali saya ulang Yang ini gini kita buat kurungan kerana dia negatif. Anda tak boleh tulis macam ni. Negatif 4/10 tambah, terus tolak jadi. Ni 3/16. Yang ini salah. Kerana cuba tengok ni. Ada dua simbol positif dan negatif berdekatan tanpa ada sebarang kurungan. Sebab itu cara terbaik ialah negatif itu kita kurungkan macam ni. Nampak? Barulah dia punya proper sikit lah. Jangan tulis macam ni. Saya tak tengok nanti bila ujian anda tulis macam ni. Yang ni salah. Okey? Tidak ada simbol positif negatif bersebelahan tanpa ada kurungan. Okey? Dia bersebelahan tak apa. Tapi make sure ada kurungan yang memisahkan dia. Tak apa. Okey. Okey, ringkasnya adalah kalau anda sini tulis negatif, ni positif, 3 contohnya. Yang 3 ni kita buat kurungkan dia. Boleh. Ini okey. Tak ada masalah. Tapi kalau anda tulis macam ni saja, kan? Negatif terus tambah 3. Yang ni salah. Tidak ada istilah dua simbol yang berdekatan macam tu. Kecuali anda kurungkan yang positif 3 tu, selamat. Yang tu okey. Okey, tetapi kebiasaannya nombor yang akan dikurungkan ialah nombor negatif. Okey, kebiasaannya nombor yang akan dikurungkan adalah nombor negatif. Sebab tu orang nampak sini negatif 3/16 tu dikurungkan sebab dia negatif. Okey, baik, apa akan berlaku seterusnya adalah kita ikut operasi lah. Jadi untuk selesaikan ni, kita darabkan bawah tu bagi sama lah. Okey, kita akan dapat ringkas itu adalah kita akan dapat negatif 32/80 tolak 15/80. Maka kita akan dapat jawapan negatif 47/80. Ini adalah jawapan akhir kita. Okey, baik. Jadi dengar baik-baik. Sampai sini, sampai part yang ni kan, anda boleh terus guna kalkulator dan terus boleh jam jawapan akhir. Yang ni boleh saya terima. Sebab dekat sini kita dah boleh guna kalkulator dah. Yang kita nak tengok, yang anda kena tulis dalam kerja ialah pada step yang pertama. Yang ni. Yang ni kena dibuktikan dulu. Anda kena tukar manual, tukarkan perpuluhan kepada pecahan. Lepas tu tukar dari pecahan yang mau bercampur tu kepada pecahan tak wajar. Yang tu kena dibuktikan dulu. Kemudian bila sampai paras ini, kita dah boleh guna kalkulator. Tak ada masalah. Okey Yang tu kena faham.
Maknanya tak boleh lah daripada mula kita terus guna kalkulator terus dapat jawapan. Yang tu tak dapat lah. Tapi kalau step pertama ni awak dah buat, guna manual kan, awak buat tukar secara biasa. Lepas tu dah sampai sini, tengok ni nak panah ni, bila sampai part ni atau part sini, sini anda boleh kira terus guna kalkulator. Okey, tak perlu nak darab manual. Maksudnya boleh terus guna kalkulator, terus dapat jawapan akhir. Boleh diterima. Okey? Okey. Baik, tengok soalan B pula. Soalan B Soalan B dia kata kurungan besar ni besar ni. Kenapa ada kurungan 4 ni? Kurungan segi 4 ni? Ni kurungan petak. Nampak ni? Kurungan petak ni. Apa beza kurungan petak dengan kurungan biasa? Apa besar sangat ke dia punya pangkat dia ni? Kurungan petak dengan kurungan biasa. Kenapa ada macam tu? Kenapa ada kejap yang petak, ada yang tak? Sebenarnya dia mewakili dua kurungan. Dua benda yang berbeza. Okey, tengok dalam kurungan yang segi 4 macam ni, dalam tu ada lagi kurungan. Nampak ni? Okey, maka sebab itu dia kena dikurungkan satu lagi kurungan kerana dalam ni ada darab. Nampak ni? Dah ada kurungan, darab pula. Maka kita buat dia punya kurungan lagi menggunakan segi 4 macam ni. Dia bentuk macam segi 4 lah kan. Macam bucu macam ni kan. Yang ni kita perlukan. Macam tu Tapi fungsi dia sama. Kurungan juga walaupun bentuk dia segi 4. Okey? Tetap kurungan. Baik, sekarang tak ada apa yang istimewa pun. Cuma kita kena buat pastikan tukar dululah. Apa yang akan tukar? Yang ni 1.5 ni tukar dulu kepada pecahan. Dan juga 0.3 ni juga tukar kepada pecahan. Itu step yang pertama nak kena buat supaya semuanya akan jadi pecahan. Dan cuba tengok 18 ni juga kita akan tukar sebagai pecahan, iaitu 18/1. Tolong ingat sebab semua nombor bulat kita boleh jadikan dia pecahan, iaitu dengan bahagi 1. Boleh Okey, sekarang kita tengok. Cuba tengok. Ni step pertama ni penting. Yang ni step pertama ni penting. Semua orang kena tahu buat macam ni. Dan bila ujian anda kena buat macam ni. Step pertama kena tunjukkan dia tukar jadi apa. Baru markah penuh. Kalau anda tak boleh buktikan yang ni, jawapan akhir tu tak boleh terima. Faham jawapan akhir kena sesuai dengan jalan kerja yang pertama. Baik, tengok yang pertama apa dia buat. Yang pertama tu dia jadikan 18 ni sebagai pecahan, iaitu 18/1. Okey. Lepas tu 7/12 ni, okey, kenapa pula hilang negatif? Ni negatif. Kenapa jadi 7/12? Dia buat ke depan. Okey. 7/12 ni dia stay balik lah. Dia stay kat sini. Saya tak pasti kenapa dia hilang negatif tu. Okey, tak apa, kita tengok juga. Okey. Kemudian yang ni 1.5 ni tukar kepada jadi 3/2. Okey. Kalau anda tak tahu pun kita boleh guna kalkulator kan. Cuba tengok jadi tak 3/2? Mana kalkulator ni? Boleh tak jadi pecahan? 0 mana tadi? 1.5 1.5 kan sama dengan, pada kalkulator awak nampak tak yang ABC ni? Yang apa? Butang ABC. Butang ABC ni untuk pecahan lah. Nampak? Bila tekan ABC dia akan jadi 1 atau 2. Okey 1 macam ni kan. 1 dia buat macam ni kan. 1 2. Maksud dia 1/2 kan. So yang ni bila darab tambah dia akan jadi 2 darab 1 2 tambah 1 3. Dia akan jadi 3/2. Nampak sama 3/2. Lagi sekali saya tunjuk lagi sekali Pertama kalkulator, kalau nak tentukan dia pecahan tu jadi apa? Pecahan daripada nombor perpuluhan. Okey, pada kalkulator. Mana kalkulator ni? Okey. Pada kalkulator ni okey, kita masukkan 1.5. 1.5 tekan sama dengan. Lepas tu, daripada perpuluhan ni nak tukar pecahan, awak tekan ABC tu. Nampak tak ABC ni? Bawah perkataan CALC, calc. Walaupun kalkulator awak tak sama warna dengan saya, awak punya warna hitam, tak apa, sama. Cuba tengok fungsi dah tak? Fungsi ABC, nampak tak fungsi ABC ni? Itu pecahan lah tu. Awak tekan ABC tu, dia akan jadi pecahan, nampak? Cuma bila nampak
macam ni, sebenarnya dia maksudnya adalah 1/2. Okey, pecahan apa, nombor bercampur. Kita kena tukarlah sendiri kepada pecahan tak wajar. Dalam kalkulator ni dia tak boleh pamerkan nombor pecahan tak wajar, tak boleh. Dia akan tukar dalam bentuk nombor bercampur. Kita sendirilah akan tukar dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey. Jadi kalkulator boleh bantu kita menentukan nilai pecahan daripada perpuluhan. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, sekarang yang bahagi ni sama. Okey, 0/3 ni tukar jadi 3/10. Tahu kan? Lah 0/3 kan bila bagi 10 kan dia akan gerak ke sini. Oleh kerana kita bagi 10 kan? Kan kosong ni satu je. Maka satu lompatan. Maka dia akan dapat 3/10. Yang itulah Okey, baik. Darab ke bahagi Darab kan? Betul tak? 0.3 nak jadi dengan 3/10. Darab ke bahagi? Siapa tahu? Siapa tahu? 0.3 nak jadi 3/10. Darab ke bahagi? Darab 10 ke atau bagi 10? Darab 10 kan? Darab 10. Kan? Baru dia akan bergerak satu langkah ke depan. Maka 3/10. Okey kalau bahagi macam ni boleh faham tak? 3/10 kan? Oleh kerana dia bawah ni kan kosong dia 1. Maka dia akan bergerak dari kanan, lompat satu kotak, satu lompat ke kini lah. Jadi 0.3 tu. Kalau dia bagi 100, jadi apa? 3 bahagi dengan 100. 2 sifar, dia akan lompat 2 kali. 1, 2. 0.0. Okey. Kan? Betul tak? Okey Okey. Baik, sekarang kita sambung tadi. Tak beri. Okey, baik. Soalnya apa jadi ni? Yang ini dia potong, dia buat ini dulu Dia potong ni dulu. Okey, yang ini dia buat yang ni dulu. Okey. 18 dia potong dengan 12 sebab sifir 2. Sifir 6 paling mudah. Kan? Okey, saya buat kat sini lah bagi nampak jelas. Sekejap 18/1 darab dengan 7/12. Okey. Kemudian 18 ni bagi dengan 12, kita ambil sifir 6. Bahagi dengan 6 dapat 3, bahagi dengan 6 dapat 2. Tu je boleh potong. Okey. Lepas tu dah tak boleh potong lah, kita darab atas lah. 3 darab dengan 7 dapat 21. 1 darab dengan 2 dapat 2 lah. 21/2. Okey. Ni sebenarnya negatif ni. Cuba tengok kat buku tek awal ada negatif kat sini. Saya pelik lah ni tak ada simbol sini. Yang ni. Ni negatif kan? Ada kat buku? Ada simbol. Ada kat buku. Maknanya hilang kat situ. Ni negatif jadi ni negatif. Jadi sebab itu kita dapat sini negatif 21/2. Okey. Lepas tu dia tambahkan dengan 3/2 kat sini. Nampak ni? Tambah kat sini. Okey. Okey, baik. Kita sambung. Okey negatif tadi. Okey. Oleh kerana ni masih lagi dalam kurungan, kita buat yang ni dulu lah. Okey Dan bila bawah sama, bawah ni pun 2, bawah sini pun 2, maka kita selesaikan yang atas. Negatif 21 tambah 3, kan? Negatif 21 tambah 3, dua nombor yang berlainan simbol, nombor itu akan berkurang. Okey, dia akan berkurang. Maka 21 tolak 3 akan dapat 18. Simbol mana nak pakai? Kita ambil simbol negatif. Kerana antara 21 dengan 3, 21 lagi besar. Maka simbol dia yang kena kita ambil. Maka jawapan kita adalah negatif 18/2. Okey. Kemudian kita sambung pula bahagi dengan 3/10. Ni. Negatif 18/2 bahagi dengan 3/10. Okey, so apa yang berlaku adalah, masih ingat kalau bahagi jadi apa? Darab. Okey. Maka kita akan tukar. Yang ini dia shortcut. Jadi 9. Kenapa? 18 bagi 2 kan 9. Tapi kalau tak tukar boleh tak dapat jawapan akhir? Tengok
tak tukar nombor tu, dapat tak jawapan akhir juga? Sekejap kita try. Okey. Kita mula kat sini Negatif 18/2 kan, bahagi dengan 30. Okey. Bila berdepan dengan bahagi, kita akan tukar jadi darab. Maka negatif 18/2 darab, dan nombor yang depan tu akan terbalik. 10 ke atas, bawah dia adalah 3. Okey? Betul? Boleh potong tak kat sini? Boleh potong. Nak potong yang mana? Okey, yang ni penting. 2 ni, dia boleh potong dengan 18, boleh potong dengan 10. Pilihlah mana tu nak. Okey? Katalah saya nak potong dengan 10 kan? Maka 2 ni bagi 2, 1 bagi 2, sini dapat 5. Okey? Okey. 3 ni boleh tak potong dengan 18? Boleh kan? Bagi 3, 1 bahagi 18 bagi 3 dapat 6. Jadi atas adalah negatif 6 darab dengan 5, bawah dia 1. So jawapan kita adalah negatif 30. Pun dapat jawapan sama. Okey? Yang ini, kenapa ni 9? Kerana dia siap bagi awal dah. Yang ni 18 bagi 2 dapat 9 terus. Dia buat macam tu. Lepas tu dia jadikan dia pecahan balik 9/1. Kalau anda tak faham, tak apa. Daripada sini kan, daripada yang ni terus dia buat operasi. Iaitu macam saya bagi tahu, jadikan dia sebagai darab 10/3, selesaikan, awak akan dapat jawapan sama. Jawapan kita akan dapat jawapan sama. Walaupun cara kita berbeza. Okey? Sebab mat ni ada banyak cara. Kalau tak dapat cara A, cara B. Okey? Macam saya punya, saya tak buat jadi 9 ni. Saya terus selesaikan. Dapat juga jawapan. Okey? Itu bergantung pada kita punya pengetahuan dan kreativiti. Okey? Yang penting logik. Kita punya penyelesaian tu logik, okey, kita terima. Tak ada masalah. Okey? Sebab matematik tu adalah logical. Okey? Baik, setakat ni ada tanya? Silakan. Saya buka soalan lagi. Latih diri. Tutorial latih diri 1.5B. Yang ini. Tandakan pada buku. Tutorial latih diri 1.5B. Soalan 1 A dengan B je. Muka surat 25. Latih diri 1.5B. Soalan 1 A dan B sahaja. Muka surat 25. Ada soalan tak? Tanya. Mana yang tak faham? Silakan, boleh buka mic, saya tunggu. Cikgu. Ya, silakan. Kalau dia macam nombor perpuluhan tu, dia memang kena tukarkan pecahan dulu kan? Baik, betul. Kalau dalam kes ni awak jumpa perpuluhan, kena tukar dalam bentuk pecahan terlebih dahulu. Okey? Untuk tukarkan pecahan, awak boleh guna kalkulator. Okey? Dia akan tolong tukarkan awak kepada pecahan. Okey. Soalan lain? Cikgu. Ya, silakan. Cikgu, macam mana nak tukar? Seorang-seorang. Cikgu, macam mana nak tukar kereta? Cikgu, kalkulator hitam ni. Nak tukar kalkulator hitam? Kalkulator hitam ni tak ada pun ABC. Tak ada ABC? Awak tunjuk gambar. Tunjuk gambar. Saya tak nampak kalkulator awak macam mana. Dia kalkulator ada ABC, tak ada pun. Kalau yang jenis 350 tu memang tak ada rasanya. Dia yang 570. Macam saya punya ni, jangan. FX 570EX. Ada tu, mesti ada kan. Sekejap, saya tunjuk balik tunjuk balik kalkulator tu Yang saya punya ni lain lah sikit, tak sama lah kan. Tapi fungsi sama. Ni. Cikgu. Kalau ni kan 570 punya? Sama lah, 570 ni. Saya pun 570 lah. Tak ada ABC pun. Tak ada ABC. Cuba tunjuk gambar. Adalah ABC dekat tepi sebelah kiri. Tepi sebelah kiri. Ada, cari ABC simbol. Malam ni jangan tidur, cari sampai dapat tu. Baru tidur. Baik. Kita nak sambung ni. Sikit lagi. Mana tadi pen ni? Simbol tu macam ni je. Kalau tengok dalam kalkulator tu, dia macam ni. A, lepas tu B, C. Nampak tak simbol macam ni? Itulah pecahan. Okey. Baik. Kita pergi seterusnya. Okey, baik. Buku teks muka surat 25. Buku teks muka surat 25. Kita akan lihat bagaimana anda menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah. Baik, kita tengok. Wang simpanan Noria ialah RM120. Ni simpanan dia lah. Kemudian dia mendermakan 3/8. Kat sini penggunaan
nombor nisbah dalam situasi masalah. Dia mendermakan 3/8 daripada duit tadi tu kepada mangsa banjir. Okey. Kemudian dia membeli sepasang kasut sekolah. Okey, sepasang kasut sekolah yang berharga RM25.60. Berapakah baki yang Noriah masih ada? So, langkah pertama adalah kita kena cari dulu berapakah baki duit yang digunakan untuk dia derma kepada mangsa banjir. Maka kita akan buat 3/8 daripada duit yang asal, iaitu RM120. Maka kita akan dapat, yang ni kita kira dapat RM45. Itu yang telah disumbangkan kepada mangsa banjir. Okey, baik. Lepas tu pula, Noriah ni dia beli sepasang kasut berharga RM25.60. Maka setelah dia derma dan setelah dia beli kasut, berapakah baki yang tinggal? Iaitu RM120, nilai asal dia, kan? Duit yang asal dia ada, tolak dengan duit yang dia dermakan dengan orang mangsa banjir itu RM45, tolakkan dengan duit yang dia beli pasang kasut berharga RM25.60, maka jumlah baki wang yang masih ada dipegang oleh Noriah adalah sebanyak RM49.40. Boleh ini adalah contoh bagaimana nombor nisbah tu terlibat digunakan dalam situasi harian. Okey? Boleh? Ada soalan? Ada soalan tak? Dan sebagai yang terakhir, hadiah untuk awak malam hari ini ialah tutorial latih diri 1.5C soalan 2, muka surat 25. Latih diri, saya ulang latih diri 1.5C soalan kedua, muka surat 25. Baik, saya buka soalan untuk yang terakhir. Silakan, siapa nak bertanya? Okey? Tak ada? Saya cikgu saya. Silakan. Ada nak bertanya? Contoh 16 cikgu. Contoh Yang 16? Haa. Mana contoh 16? Okey, okey, okey. Yang 1.5 tu macam mana dia dapat 3/2? Okey, kalkulator ada? Ada. Okey. Sama tak sekejap saya tunjuk sekali lagi kalkulator kita boleh tukar pada kalkulator sekejap. Ni. Tak apa, saya tunjuk semula. Okey. Kalau kita nak tukarkan 1/5 ni kepada pecahan, tekan 1/5. 1, tekan point, tekan 5 kan? Tekan sama dengan. Tekan sama dengan dulu. Lepas tu, nak tukar jadi pecahan, kita akan tekan ABC tu lah. Nampak ABC ni? Tekan ABC. Dia akan jadi 1, 1, 2. Itu pecahan. Dalam kalkulator, dia takkan bagi dalam bentuk yang kita tulis biasa tu. Dia tak ada per 2 tingkat, tak ada. Kalau kalkulator yang canggih, ada. Tapi yang setakat kita macam ni, dia akan jadi macam ni lah. Kita kena faham sendiri. Okey, baik. Saya tunjuk kalkulator ni jawapan dia macam ni. 1, 1, 2. Maksud dia adalah 1, macam ni alamak, mana begini? Sekejap Okey. Jawapan kalkulator dia akan tulis macam ni. 1, yang ni tu maksud dia per lah. Per. 1, 1 per 2. Okey. Dalam kalkulator, dia takkan tulis macam ni. 1, 1/2 ni takkan tulis. Dia takkan tulis. Dia tulis macam ni. Jadi kita kena faham lah. Yang 1 depan ni untuk yang ini. Yang 1 tengah-tengah ni untuk yang ini. 2 ni untuk yang bawah ni. Boleh? Kita kena tukar sendiri. Kemudian, kita kena tukar sendiri kepada nombor pecahan tak wajar. Jadi, daripada 1.5 tu, kita tukar menjadi 1/1/1. Macam huruf dal lah Macam huruf dal pula. Sorry salah. Dia bukan huruf dal. Dia per. 1/1/2. Daripada sini, kita tukar pula menjadi nombor pecahan tak wajar. 1/1/2 darab dengan tambah. 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. Maka dia akan jadi 3/2. Daripada 1.5 menjadi 3/2. Okey. Boleh? Soalan lain? Silakan. Okey. Terima kasih cikgu. Cari ABC tu sampai dapat. Ada lagi soalan lain? Tak ada? Tak ada Baik, jangan lupa tutorial dan jangan lupa kelas kita untuk yang berikutnya. Baik, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stay safe at home. Stay safe at home. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, okay. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Okay, sama.